Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi bagi saya live ni agak penting kerana ianya bersifat am, tetapi penting kerana ini adalah sesuatu yang anda sebenarnya tidak perlu mempercayai apa yang saya beritahu. Saya akan jelaskan kepada anda bagaimana anda sendiri boleh mengesahkan apa yang sedang saya atau akan saya ceritakan. Jadi jika audio jelas, maklumkan kepada saya dan pastikan anda share ramai-ramai. Jadi sebenarnya keadaan di negara ini sudah amat genting. Pertamanya, saya nak masuk dari sudut ekonomi rakyat, ekonomi negara, isu perkauman, isu keagamaan dan sebagainya. Okey, kita start dengan ekonomi. Jadi ekonomi negara bukannya pada paras yang sihat dan tidak ada kemajuan berbanding dengan sebelum PRU 15 dan tidak ada penepatan janji-janji. Contohnya, kononnya PH boleh selesaikan dalam masa singkat isu kos sara hidup dan sebagainya. Okey. Kedua, kita tidak melihat kos sara hidup mengurang, kita lihat makin menggila. Okey. Bukan saya nak kata dia menggila sebab faktor ini, sebab faktor ini. Itu ya. Saya cuma berpegang kepada janji PH kepada rakyat yang tidak mampu ditepati. Dan tidak ada sebarang polisi iaitu dasar atau pelan kerja atau kerangka kerja yang diumumkan yang menunjukkan kerajaan ada rancangan jangka pendek, sederhana dan panjang untuk memulihkan ekonomi dan mengurangkan kos sara hidup. Dan pelabur tidak akan yakin, saya dah berulang kali beritahu, bila timbalan Perdana Menteri adalah seorang terpalit jenayah ataupun tertuduh jenayah di mahkamah. Okey. Itu dari sudut ekonomi dan juga sedikit sebanyak ekonomi rakyat. Okey. Dari sudut pula perkauman, kita lihat ada kenyataan-kenyataan yang bersempadankan perkauman yang anti Melayu. Saya beri contoh ya. P. Ramasamy dari DAP telah membuat satu penulisan di Facebook dia dulu. Saya dah war-warkan. Di dalam penulisan itu, dia memetik orang lain dan dia juga ada beri input dia sendiri, di mana dia tekankan perlunya kerajaan melihat semula isu penguasaan Melayu di dalam perkhidmatan awam. Jadi apa yang dititik beratkan dalam artikel itu cukup berat sebelah. Bila keluar je dari mulut Ramasamy, penekanan adalah terhadap diskriminasi terhadap bukan Melayu. Okay. Tetapi fakta dia semua tak betul. Contohnya, diberitahunya ini ataupun persepsi ditimbulkan ini semuanya gara-gara kepimpinan Tun Mahathir masa tahun 80-an 90-an. Sebenarnya penguasaan ini tidak ada kait-mengait dengan Tun. Tidak ada ya. Di situ ada prejudice Ramasamy. Sebenarnya benda ni dah berlarutan sejak selepas merdeka. Ya. Dan salah satu sebab penting selepas merdeka perlunya Melayu Islam diberi keutamaan dalam sektor awam adalah untuk memastikan antara lainnya bahawa ekonomi Melayu Islam bertambah baik yang pada ketika itu paling mundur dalam negara. Kerana bila kita cerita nation building, kita perlu pastikan semua kaum dapat bertanding atau berniaga, melakukan kerja-kerja harian dan sebagainya atas satu platform yang adil, sama rata. Pada masa itu terdapat jurang besar pemisahan
antara Cina, India dan Melayu, khususnya antara Cina dengan Melayu dari sudut sosioekonomi. Jadi amat penting untuk bantu Melayu. Sebab kalau tak bantu, syarikat-syarikat Cina tidak bantu. Tidak bantu. Okey. Jadi kerajaan perlu memikul tanggungjawab itu kerana apabila negara diserahkan oleh British, ianya meliputi agihan kaum dan yang tidak sama rata dari sudut sosioekonomi mereka. Benda itu perlu diperbetulkan. Ini bukan zaman Tun. Ini zaman Tun Tengku Abdul Rahman, malah Tengku yang telah menitik beratkan perlunya dipastikan bahawa setiap kaum tidak hanya dinilai berdasarkan monopoli mereka terhadap mana-mana bidang. Kita tak mahu, kalau kata orang Cina, oh ni peniaga, kalau Melayu, oh ni pesawat padi. Dia nak kurangkan benda tu. Dia nak pastikan ada penglibatan semua kaum dalam semua bidang ekonomi. Okey. Jadi benda-benda ni memerlukan masa dan benda-benda ni memerlukan penglibatan ahli-ahli politik dari semua parti berasaskan kaum seperti MCA, MIC dan DAP dan sebagainya untuk mendidik bangsa masing-masing. Perlunya ada sikap toleransi, tolak ansur untuk mengurangkan jurang perpisahan antara kaum kerana kita semuanya sebahagian dari keluarga Malaysia. Tetapi DAP dan MCA tidak melakukan demikian. Khususnya DAP hanya tahu merungut bila ada peluang campur tangan kerajaan dalam memberi peluang lebih kepada orang Melayu Islam. Jadi tidak pernah dititik beratkan perlunya tolak ansur toleransi dari awal lagi untuk memastikan semua kaum maju bersama. Jadi hanya tahu merungut. Dan disebabkan kurangnya pendidikan ini, sampailah ni kita lihat apabila kerajaan pimpinan Anwar tertubuh, semua Melayu Islam duduk belah pembangkang, semua Cina dengan India duduk belah kerajaan. Tetapi itu pun saya kira dah berkurang sedikit sebab ramai merungut dengan kepimpinan Anwar. Tapi yang lebih penting, sebab mereka duduk di belah kerajaan adalah sebab berdekad-dekad lamanya hanya pemimpin-pemimpin mereka hanya tahu merungut apabila kelebihan-kelebihan diberi kepada Melayu Islam, walaupun pada asasnya sebabnya adalah betul dan tepat. Ya, mereka merungut, kemudian mengapi-apikan kaum. Tengok benda ni diberi keutamaan kepada orang Melayu. Tengok benda ni beri keutamaan kepada orang Melayu. Asyik ditekan orang Melayu dari awal lagi, sedangkan Melayu pada masa itu jauh di bawah dalam tangga sosioekonomi dan masih tidak sama dengan tahap orang Cina sehingga hari ini. Jadi bila berlaku tekanan politik sebegini ataupun ketidakupayaan parti-parti politik Cina untuk bekerjasama untuk mendidik perlunya tolak ansur, maka Melayu akan bersifat defensif dan mereka akan perlu memastikan bahawa hak istimewa mereka, kepentingan mereka terjaga sampai bila-bila, kerana mereka tidak boleh harapkan rakan-rakan seperjuangan mereka dalam parti-parti yang bersifat bangsa Cina, India dan sebagainya. Sebab itu pegangan terhadap perkhidmatan awam tidak pernah dilepaskan dan tidak akan dilepaskan. Di samping tak usah cerita hak istimewa itu memang sudah termaktub dalam perlembagaan, tidak boleh dipersoal, tetapi mereka tidak akan lepaskan. Ini salah satu sebab berlakunya benda ni yang Ramasamy tidak memperincikan. Satu lagi sebabnya yang dia tidak perincikan ialah dia hanya menumpu kepada diskriminasi terhadap bukan Melayu, tetapi lupa cerita bahawa di sektor swasta berlaku diskriminasi terhadap Melayu. Pergi je ke Pulau Pinang, pergi ke syarikat-syarikat swasta, industri-industri swasta, anda boleh melihat benda ini. So, berat sebelah hujahnya, dan setiap kali bila kita dengar pemimpin DAP cerita berkenaan dengan perlunya perubahan ke arah Malaysia,
fokusnya adalah ke arah Melayu. Tapi mereka lupa cerita diskriminasi terhadap Melayu. Jadi berat sebelah. Bagi saya ini adalah hasutan dan meracuni pemikiran rakyat. Dan bagi saya, dan menurut definisi, resis adalah apabila anda menganalisis benda ni secara prejudis. Bagi saya, mereka saya lihat adalah resis. Bagi saya, secara peribadi saya lihat berdasarkan penghujaan sebegini dan banyak contoh yang boleh saya berikan, mereka ada sifat yang bersempadankan anti Melayu. Ya. Jadi benda ni sudah mencapai tahap kritikal. Ya. So sekarang kita sudah ada kenyataan, contohnya dari Lim Kit Siang. Kononnya perlu lihat satu masa di mana ada Perdana Menteri bukan Melayu. Dia beri contoh, saya beri contoh jugalah yang dia gunakan, iaitu contohnya di Amerika. Dia kata, kita dulu tidak boleh bayangkan ada orang kulit hitam jadi presiden, tetapi Obama sudah jadi presiden. Pertama saya nak jelaskan silapnya, ya, Lim Kit Siang. Pertama, ya, dalam contoh yang diberikan di Amerika, bila kita cerita Obama, pertama sekali Obama bukan 100% orang yang dianggap berkulit hitam, kerana dia adalah keluarga campuran di mana seorangnya berkulit hitam, seorangnya tidak. Kedua, perasan tak Lim Kit Siang bahawasanya semua presiden di Amerika Syarikat termasuk Obama beragama Kristian, walaupun perlembagaan di US tidak menekankan perlunya seorang presiden itu Kristian, tetapi dia adalah Kristian. Itu Lim Kit Siang cuba lupa sebut, ataupun mungkin dia tidak tahu, ataupun mungkin dia tidak terfikir. Okey. Mungkin selepas saya cakap macam ni, Lim Kit Siang mungkinlah dia akan buat satu lagi artikel. Dia akan kata, kita perlu lihat sekarang UK. Di UK, di United Kingdom, pertama sekali sudah ada seorang Perdana Menteri agama Hindu, iaitu Rishi Sunak. Andai kata Kit Siang berkata demikian, jadi lebih baik saya cerita dululah. Dia belum kata, tapi andai kata dia nanti esok sebut, jadi saya cerita dulu. Di United Kingdom, ada satu kesilapan, ya, ramai peguam di sini yang beritahu, kononnya perlembagaan kita adalah berdasarkan Westminster System. Ini tidak tepat. Ianya ada bayangan Westminster System, tetapi we are not following Westminster System sebab kita ada perbezaan nyata yang pernah saya jelaskan dalam satu live lama dulu, dan benda ni saya dapat pengesahan dari seorang peguam tersohor. Yang lebih penting lagi, perlembagaan kita bertulis, perlembagaan UK tidak bertulis. Memang betul, di UK dia tidak tekankan perlunya Perdana Menteri menjadi seorang Kristian. Tetapi orang UK yang menulis, membantu draft dan menyediakan perlembagaan terakhir kita, versi terakhir, versi yang kita pakai sekarang, yang bertulis. Jadi mereka punya tak bertulis. Ada tempat sama-sama boleh dicabar. Kita punya bertulis. Dan di dalam situ tertulis dengan jelas bahawa agama Islam adalah agama persekutuan. Hak-hak Melayu tertulis dengan jelas. Jadi, Perdana Menteri semestinya seorang Islam. Agong adalah ketua negara dan ketua agama Islam. Jika perlembagaan negara kita dibaca sebagai satu dokumen menyeluruh, maka kita boleh lihat penekanan terhadap perlunya satu paksi Islam bagi memastikan bahawa bukan hanya agama Islam sentiasa terpelihara, orang Melayu terpelihara. Jadi mungkin ada orang merungut, dia kata, macam mana anda boleh kaitkan Islam pula dengan Melayu? Sebab Melayu semestinya Islam, dan ya, semestinya Islam. Jadi jika andai kata esok Lim Kit Siang nak gunakan contoh-contoh lain, saya nak tanya Lim Kit Siang, okeylah,
Katakan kita beri orang Cina jadi Perdana Menteri, tapi dia wajib beragama Islam. Kita yang boleh setuju. Kita yang boleh setuju. Okey. Dan benda-benda ni sebenarnya tidak, tetapi hari ini sudah dibicarakan secara terbuka. Ya, tengok ada gangguan tadi ya. Minta maaf ya, ada gangguan. Boleh teka kot mengapa ada gangguan. Jadi boleh dibicarakan secara terbuka dengan cara yang berat sebelah. Banyak pertimbangan perlu diambil. Perlembagaan perlu dibaca sebagai satu dokumen penuh menyeluruh. Dan jika anda panggil pakar-pakar untuk mengkaji dokumen ini, anda perlu juga mengkaji penemuan-penemuan Suruhanjaya Red. Anda akan lihat dengan jelas bahawa Perdana Menteri semestinya seorang Melayu Islam. Okay. So, benda-benda ini sudah berlaku. Apakah kerajaan ini buat? Dia tak buat apa-apa. Asyik Melayu ditekan. Keluar je, ada tak betul, ada yang tidak seimbang, yang jadi mangsa Melayu. Kemudian mereka merungut, kononnya Melayu ni ada kelebihan ini, ada kelebihan itu. Sedangkan yang diserang Melayu. Semestinya kalau anda selalu diserang dengan cara begini, anda akan lebih mempertahankan maruah anda. Sebenarnya kerajaan ini sedang membantu mencetuskan gelombang penyatuan Melayu Islam terbesar dalam sejarah dengan tindak tanduk mereka. Itu yang saya selalu beritahu rakan-rakan saya. Penasihat Anwar ni memang tak boleh pakai. Segala nasihat yang diberikan saya kira silap. Sebab Anwar sedang berada dalam landasan yang membantu mereka yang bukan dalam kerajaan. Dan dia tidak sedar. Ya. Kemudian kita sudah lihat ada satu filem yang keluar. Bila kita merungut, filem ni dalam sejarah kita tak boleh mimpi benda ni boleh berlaku. Anak beritahu kawan dia makan babi tak apa. Ayah beri izin kepada anak dia keluar Islam. Tak boleh mimpi benda ni boleh berlaku. Kalau dulu dah masuk sosma, kita merungut, diam. Dan sebaliknya, salah seorang menteri dalam kerajaan Anwar cuba mempertahankan kerajaan. Kononnya benda ni sudah ditayangkan pada 2021. Pertama sekali itu bukan isu dia. Isu dia ditayangkan 2021 ke 2020 ke 2022 ke. Benda ni sekarang dibawa kepada perhatian kerajaan. Daripada cuba mempertahankan kerajaan, mengapa belum ambil tindakan terhadap mereka terbabit? Kedua, tayangan rasmi dia 23 Januari. Dia viral gila babi 2023. Okay. Tak ada tindakan. Tetapi bila ahli sukan Melayu didapati menghina kaum India, dah diambil tindakan dengan sokongan pihak kementerian. Inilah keadaan yang wujud sekarang. Jadi keadaan dah genting. Tak percaya, pergi kat luar sana. Esok pergi. Cakap dengan siapa-siapa. Tanya. Puas hati tak dengan kerajaan ni? Tanya Melayu Islam. Semua akan beritahu anda satu jawapan. Ya. Bukan nak kata Hadi nak tahu atau cuba tumbangkan kerajaan, itu pun tak salah. Ya. Sebab Anwar memang banyak sekali cuba menumbangkan kerajaan. Tetapi orang akan tanya, bilalah kerajaan ni nak tumbang? Ya. Pergi kat media sosial, sama, menyeluruh. Ya. Jangan kira cyber trooper depa lah. Saya kira mungkin ada kaitan lah cyber trooper mereka dengan JCOM. Dulu Anwar mati-matian tak mau JCOM. Kononnya PH kata dana yang digunakan untuk JCOM dalam
bajet 2022 boleh digunakan untuk bantu orang miskin lah, bantu ni lah, bantu tu lah. Tetapi akhirnya sekarang bila jadi kerajaan, JKOM tetap ada. Saya kira pendanaan tetap ada. Semua rakyat dikencing, dan yang lebih teruk lagi, sudah berlaku tekanan atau bagi saya sudah berlaku penindasan pada hemat saya terhadap Melayu Islam. Jadi tak salah, memang kewajipan anda untuk bangkit mempertahankan maruah bangsa dan agama. Bangkit tu tak semestinya pergi kat jalan. Bangkit tu adalah untuk menegakkan kebenaran. Ya. Dan bila ada musuh terhadap Melayu Islam, memang perlu kita cuba tumbangkan musuh itu. Okey? Jadi Melayu semakin tertekan, dan tahniahlah kepada kerajaan pimpinan Anwar kerana ini sedang menyatu padukan Melayu Islam. Saya tidak syak lagi MP UMNO ada perancangan untuk keluar UMNO dan kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Cuma masanya, teka-tekinya bila? Teka-tekinya bukan bilangan. Saya kira ramai. Teka-tekinya bila? Ya. Saya tidak syak lagi sekiranya perkara sebegitu terjadi. Ya. Jangan harap parti-parti Sabah Sarawak akan terus berpaut dengan Zaid. Okey. Yang saya sekarang ingin sampaikan kepada anda adalah tak perlu mempercayai saya. Pergi, saya kira anda pun dah tahu. Pergilah berbual dengan orang di luar sana. So I don't know what is happening. Masa Anwar mula-mula jadi Perdana Menteri, saya dah beritahu, saya tidak akan menentang. Cuma jangan lakukan yang tak betul. Ini terang-terang depan mata dilakukan benda yang tak betul. Nepotisme berleluasa. Ya. Nepotisme dihalalkan. Menteri-menteri tak ada masalah kalau boleh bawa ahli keluarga asalkan tak bergaji. Ya. Nak perang rasuah, satu soalan penting dia tak boleh jawab. Mengapa lantik seorang timbalan Perdana Menteri yang terpalit jenayah? Macam mana nak kononnya nak perang rasuah? Ya. Beretorika sepanjang masa, hasil tak ada. Keadaan dah genting, saudara-saudari, saya rasa anda tahu. Ya. So, itu sahaja pencerahan saya lah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.